Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anorigus. Berita utama, Jabatan Kerja Raya JKR sebagai agensi pelaksana digesa agar bertindak tegas dalam memantau kontraktor yang gagal melaksanakan projek menaik taraf jalan dari Jambatan Balingian ke Kuala Balingian mengikut jadual. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insinyur Aidil Lariwu berkata, projek yang merupakan salah satu dari 3 pakej projek jalan pesisir di kawasan Balingian mengalami kelewatan hampir 30%. Tegasnya, jalan tersebut perlu disiapkan segera sebelum penganjuran Sukan Malaysia Sukma ke-21 pada Ogos depan untuk pergerakan semua atlet dari Bintulu ke Mukah, di mana bahagian itu turut menjadi tuan rumah untuk 3 acara sukan. Jadi kalau jalan ini tidak siap, susahlah atlet nak lalu nanti dengan jalan yang teruk lah. Jadi kita harap pihak JKR akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah, untuk memastikan kontraktor itu dapat menyiapkan mengikut sasaran asal kita lah. Ya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan kerja rasmi di Kuala Balingian pada Selasa. Sementara itu, Datuk Insinyur Aidil berkata, 2 lagi projek di Balingian iaitu naik taraf jalan dari Kuala Balingian ke Kuala Serupai dan naik taraf bulatan di Balingian berjaya mendahului jadual. Jadi 2 pakej kontrak ini telah mendahului jadual dan kita berasa sangat optimistik kontraktor akan dapat menyiapkannya tidak lama lagi lah, dalam tahun ini lah, berdasarkan jadual ataupun lebih tepat lagi kalau saya katakan akan mendahului jadual sebenar lah. Secara keseluruhan, terdapat 23 pakej menaik taraf telah dibuat dan telah bermula beberapa tahun lepas untuk kesemua jalan pesisir yang dilaksana oleh Kerajaan Sarawak yang meliputi bahagian Kuching hingga ke Miri. Bahagian Mukah merupakan dalam pakej jalan pesisir yang paling panjang, melibatkan 8 pakej menaik taraf termasuk 3 di kawasan Balingian. Laporan seterusnya, buku manual perlu dikemas kini dan diperbaiki selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ia untuk memastikan informasi yang terkandung dalam buku manual adalah yang terkini dan relevan. Menurut beliau, maklum balas masyarakat juga memainkan peranan penting dalam memberikan input kepada perkara tersebut seperti pemakluman kelemahan sistem sedia ada. If you can recall, the 3 pillars of the PCDS 2030 are prosperous economy, which includes green economy as well as digitalization. So don't forget to incorporate or improvise your system to take care of the modern day technology, especially the AI and so on, ILA 2 and likewise. So I hope that these sections, valuation sections, and all of you who are involved will look into the possibilities of even going further to make sure that what we will do 10 years from now will be incorporated in your system, so that you will not be irrelevant in time to come. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan simbolik pelancaran buku manual penilaian dan pencukaian pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak tahun 2024 di Kuching pada Selasa. Datuk Dr. Penguang menambah, beliau percaya bahawa manual seperti ini akan digunakan secara standard dalam menyelaraskan prosedur di seluruh negeri. Dalam pada itu, beliau menekankan kepada PBT untuk tidak melupakan kewajipan dalam menjalankan tugas bagi membantu dan memudahkan orang ramai serta kaki tangan masing-masing. Difahamkan buku manual tersebut berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024 bagi membantu dan melancarkan tugasan seharian pihak PBT. Selanjutnya, perancangan untuk meluaskan projek penanaman baka padi berkualiti tinggi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang kini sedang giat dirangka dalam usaha menyediakan peluang ekonomi baharu selain memanfaatkan tanah terbiar di kawasan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talif Saleh berkata, ia sebahagian inisiatif baru untuk memastikan keterjaminan bekalan makanan penduduk di kawasan itu untuk tempoh jangka panjang.
Katanya, perancangan itu dirangka kerana sambutan positif pelbagai pihak terhadap skim penanaman padi bakar berkualiti di seluruh Sarawak yang turut menarik minat serta penglibatan syarikat swasta. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa melakukan lawatan kerja ke tapak projek perintis penanaman padi Kampung Rajang baru-baru ini. Tambahnya lagi, kerajaan kini sedang giat melaksanakan pelbagai pendekatan untuk mempertingkatkan produktiviti industri padi dan beras bagi memacu perkembangannya secara proaktif. Ia termasuk memperkenalkan teknologi moden melalui penglibatan swasta bagi menghadapi cabaran serta memperkasakan lagi keupayaannya sejajar perkembangan semasa. Selain itu, Datuk Lim juga optimis industri padi di Kuala Rajang mampu berkembang berikutan pelbagai usaha pembangunan yang sedang giat dilaksana kerajaan di kawasan itu. Bagaimanapun, beliau menekankan bahawa sebahagian besar projek yang dilaksanakan antara pemilik tanah, Lembaga Amanah Kebajikan Kuala Rajang dan syarikat swasta tempatan di kawasan Tanjung Manis ketika ini adalah projek perintis. Ia bertujuan memastikan kesesuaian pelbagai jenis padi baharu sebelum ditanam secara besar-besaran di kawasan tersebut. Manakala di Miri, Klinik Kesihatan Jalan Merbau telah menerima mesin ultrasound bernilai RM97,000 dari Rotary Club of Miri Old Town yang mampu memberi manfaat kepada pesakit yang menerima rawatan di klinik tersebut. Penyerahan tersebut telah disaksikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merangkap Adun Piasau Datuk Sebastian Ting Chiu. Datuk Sebastian Ting dalam pada itu merakamkan penghargaan terhadap sikap prihatin Pertubuhan Sukarela Miri dalam menambah usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf penjagaan orang ramai. Tambahnya, pemberian mesin oleh Rotary Club of Miri Old Town sepatutnya menjadi contoh dalam meneruskan inisiatif Kita Jaga Miri setelah memohon penajaan daripada The Malaysian Church of Jesus Christ of Latter-day Saint yang diwakili oleh Elder Sandy Hall untuk menderma. Di Tanjung Manis pula, jasa dan pengorbanan para guru perlu dihargai dan disanjung kerana telah berjaya mengangkat sektor pendidikan menjadi satu mercu kejayaan. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, sumbangan para guru juga berjaya membuka minda orang-orang kampung dari segi pendidikan, semangat kerjasama, merapatkan dan mengeratkan hubungan antara guru dan ibu bapa. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis persaraan menjunjung apresiasi kasih abadi pemimpin inspirasi bertempat di Restoran Manis Tanjung Manis, anjuran sekolah-sekolah zon Tanjung Manis pada Selasa. Majlis anjuran sekolah-sekolah zon Tanjung Manis tersebut diadakan bagi meraihkan guru besar yang telah bersara iaitu Cikgu Aisyah Bahar dari SK Abang Galau Rajang dan Cikgu Zulkarnain Abdul Muid dari SK Bayang. Insinyur Yusof dalam pada itu menzahirkan rasa penghargaan dan terima kasih tidak terhingga atas jasa bakti yang telah dicurahkan oleh guru besar yang telah bersara dan beliau berdoa semoga mereka terus sihat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beralih dengan laporan berikut. Adun Simunjan Auladris telah menyaksikan sesi penyerahan tapak projek siap projek program transformasi luar bandar RTP di Kampung Saging pada Selasa. Projek tersebut diserahkan pihak kontraktor kepada Ketua Kaum Kampung Saging Ulu, Buseral Hosin, dengan skop projek adalah pembinaan baharu parit konkrit sepanjang 70 meter yang bernilai RM79,405. Dalam pada itu, Aula menzahirkan penghargaan terhadap pihak kontraktor kerana menyiapkan projek berkenaan lebih awal daripada jadual yang ditetapkan. Beliau menambah, ia bukan sahaja perlu memastikan segala spesifikasi dipatuhi, tetapi projek disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan perkara ini amat penting kerana kesemua projek RTP dari Kerajaan Sarawak adalah untuk manfaat dan faedah rakyat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan simbolik pelancaran buku manual penilaian dan pencukaian pihak berkuasa tempatan Sarawak tahun 2024 di Kuching. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.